الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kita dapat sama-sama berkumpul secara atas talian pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama mendengar tausiah bersama penceramah jemputan melalui program anjuran bersama Yayasan Johor Corporation dan Akademik Jacob. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program pada hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta mengamalkan SOP untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Okey, sebelum itu ingin saya ingatkan lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan yang belum mendaftar melalui QR Code ataupun boleh scan di QR Code yang tertera ataupun di ruangan komen, kita sediakan link juga ya untuk mendaftar. Ini untuk melayakkan anggota pekerja yang mendaftar yang menyertai kita pada pagi ini layak untuk menerima merit latihan ya, dan untuk tujuan rekod kami. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada pengurusan tertinggi Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan, anggota pekerja Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kita sedekahkan kepada muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, objektif penganjuran program kita pada hari ini adalah untuk memberi kesedaran kepada anggota pekerja berhubung nilai-nilai murni dan tanggungjawab mereka dalam membantu rakan-rakan yang terkesan dengan musibah banjir baru-baru ini serta cabaran-cabaran lainlah yang dihadapi. Semoga kita mampu untuk menghayati kesedihan yang menimpa musibah dan seterusnya untuk kita sama-sama berganding bahu, bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum itu saya ingin memaklumkan sehingga kini alhamdulillah sumbangan tunai yang telah kami terima adalah berjumlah 53,041 sen melalui sumbangan daripada Mutiara Jacob, PKP Induk, Wakaf Anur Corporation Berhad dan anggota pekerja dan syarikat dalam kumpulan selaras dengan hashtag kita bantu kita. Sumbangan juga diterima dalam bentuk barangan dan keperluan. Sumbangan ini tidak termasuk sumbangan daripada Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan seperti Kuala Malaysia Berhad, KSR Brands Malaysia Holding Berhad, KPJ Healthcare dan Johor Land Group. Okay. Dan untuk makluman juga, banjir musibah baru-baru ini yang baru-baru ini berlaku setelah dikesan dan kita track lebih kurang 1,207 orang anggota pekerja syarikat dalam kumpulan Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan, dan ini tidak termasuk anggota pekerja Kuala Malaysia yang berada di Segamat, Johor ya. Okey, sebelum kita memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, sama-sama kita saksikan video misi bantuan banjir yang telah dijadikan melalui Jacob dan syarikat dalam kumpulan sebelum ini. Terus saya silakan.
kasih kepada tim teknikal untuk video tersebut. Okey, untuk agenda seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah jemputan kita pada pagi yang bahagia ini. Sebelum itu, jika tuan-tuan dan puan-puan yang perhatikan di skrin, kami paparkan QR code untuk menyumbang kepada masa-masa banjir yang terlibat pada baru-baru ini. Jika tiada, selepas ini kita akan paparkannya. Okey, sumbangan tuan-tuan pastinya akan memberikan sedikit keceriaan kepada rakan-rakan kita yang ditimpa musibah tu, insya-Allah, amin. Selain itu, kami di Yayasan Johor Corporation turut mengalu-alukan sumbangan berbentuk keperluan harian, contohnya seperti pakaian, barangan elektrik, sejadah, telekung, susu bayi, lampin pakai buang dan lain-lain yang bersesuaian. Okey, untuk makluman, pusat pengumpulan di Johor Bahru ialah di tingkat 4 Menara Jacob, Menara Komtar JBCC, dan di Kuala Lumpur pusat pengumpulan ialah di tingkat 2 Menara KPJ. Okey, baiklah, penceramah kita pada pagi ini yang tidak asing lagi bersama kita sebelum ini. Okey, izinkan saya memperkenalkan melalui beberapa rangkap pantun. Sungguh bahagia di pagi ini, jangan lupa memberi oleh-oleh. Penceramah kita hari ini, Ustaz Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Hidup kita sebagai manusia tidak lekang daripada ujian. Semoga ceramah tidak dianggap biasa. Tumpu perhatian, dapatkan pedoman. Beliau mendapat pendidikan awal antaranya di Mahat Johor, Marsah, serta seterusnya melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar, Mesir. Pernah dijemput untuk menjadi panelis jemputan di antaranya di TV Al-Hijrah, IKIM Radio serta Astro. Beliau juga berpengalaman sebagai mentadrib serta gembara ilmu di Kaswa Travel and Tours. Okay. Sebelum tu, belum terlewat rasanya untuk kita ucapkan tahniah kepada Ustaz Aliyin atas kelahiran bayi perempuan pada awal pagi tadi sebelum subuh. Kami dimaklumkan. Tahniah Ustaz. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Ustaz Aliyin untuk mencapai tausiahnya. Majlis silakan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Wah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya tetamu jemputan baru belajar. Kalau ada salah silap tolong betulkan. Kepada seluruh keluarga besar Yayasan Johor Corporation dan juga syarikat-syarikat dalam kumpulan, keluarga kerja di segenap peringkat daripada barisan kepimpinan sampailah kepada tulang belakang yang menjayakan setiap syarikat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah tempatkan kita, Allah himpunkan kita dalam satu majlis yang baik, satu majlis yang mempunyai hasrat dan tujuan yang besar, satu majlis yang mempunyai matlamat yang tersendiri, yang mempunyai niat yang baik. Dan kita berdoa mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang penuh dengan barakah dan menjadi asbab tersebarnya kebaikan-kebaikan segenap pelosok dunia, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Maka pada pagi ini saya ingin berkongsikan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita merenung hal yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan mungkin saja akan berlaku di tempat kita yang kita sebut dengan ujian banjir. Sebelum kita meneruskan apa yang perlu kita lihat, apa yang perlu kita fikirkan bersama, saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran yang sering kita di negeri Johor mendengar ayat ini dibacakan di khutbah pada hari Jumaat. Ayat itu ialah ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maksudnya, Kat Bibi pun join. wahai orang-orang yang beriman, Ni apa? taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemegang-pemegang urusan dari kalangan kamu. Wa ulil amri. Pemegang urusan ini ada dua tafsirnya. Tafsir yang pertama ialah para ulama. Iaitu orang-orang yang disifatkan sebagai pemegang urusan kita. Maknanya dalam kita nak membuat sesuatu perkara, bertindak dengan sesuatu langkah, strategi, apa sahaja perbuatan kita, maka kita tidak dapat terlepas daripada persoalan hukum hakam. Jadi siapa pemegang urusan kita yang nak membantu kita supaya kita tahu langkah kita betul atau tidak, perbuatan kita benar atau salah, maka kita rujuk kepada pemegang-pemegang urusan, iaitu para ulama. Tafsir yang kedua yang ada dalam kitab-kitab tafsir ialah orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Iaitu orang-orang yang kita sifatkan sebagai pemerintah. Kerana umat Islam didudukkan di bawah satu pentadbiran, di bawah satu pemerintahan, yang mana pemerintah adalah pemegang urusan kita. Secara ditadbir, disusun, diatur supaya umat Islam dalam keadaan yang serba teratur. Tanaza'tum, sekiranya kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan juga kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian, zalika adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sekarang daripada perbincangan kita ini, apa matlamat yang kita inginkan? Kalau kita inginkan sesuatu yang zalika khairun wa ahsanu ta'wila, kita inginkan kebaikan dan yang lebih elok kesudahannya, maka mahu tidak mahu kita mesti kembali kepada asas, iaitu kembalikan semula kepada Allah dan kembalikan semula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita lakukan pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah bersinar kebaikan dan manfaat yang luas insya-Allah. Baik, kita sama-sama telusuri apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada salah satu surah di dalam Al-Quran yang disebut dengan nama surah Nuh. Iaitu surah namanya diambil daripada nama seorang Nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Kita perhatikan sedikit isi kandungan daripada surah ini. Kerana kita sedia maklum, antara ujian besar yang Allah uji kepada kaum Nabi Nuh ialah berlaku banjir besar. Banjir besar pada zaman tersebut. Kita kalau menyebut tentang zaman-zaman terdahulu, kita jangan membayangkan bahawa umat terdahulu dengan memakai cawat atau menyalakan api dengan ketukan batu semata-mata. Kerana kalau sesuatu umat yang terdahulu, kalau diceritakan tentang kemajuannya, kalau diceritakan tentang kemewahannya, dia berada dalam keadaan yang terlalu dan sangat mewah dan sangat maju. Hanya saja kita tak dapat mengesannya secara 100% kerana mereka itu 100% telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita kira bahawa bila cerita umat kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh terdahulu, maka mereka itu berada dalam keadaan hidup yang mungkin ketinggalan, primitif dan sebagainya. Bukan. Mereka berada dalam keadaan kemuncak kepada satu pencapaian duniawi yang hebat. Baik, kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam ketika berhadapan dengan kaumnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah ini. Bermula daripada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Sesungguhnya kami mengutus Nuh itu kepada kaumnya. Kerana Nabi Nuh alaihi salam
dikira sebagai Rasul yang pertama yang diutus kepada golongan musyrikin. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Nabi Idris, Nabi Adam alaihi salam, dikatakan manusia pada zaman itu semuanya menganut agama Islam. Nabi Adam, anak-anaknya adalah beragama Islam. Begitu juga anak-anaknya, cucu-cucunya, sekalipun salah seorang anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil yang telah membunuh adik-beradiknya Habil, walaupun dosanya yang dia lakukan itu satu dosa yang besar, tetapi dia masih lagi dalam kerangka seorang Muslim. Hanya zaman selepas daripada itu berlaku perbuatan menyembah selain daripada Allah, maka ketika itu Allah utus Nabi Nuh alaihi salam, yang mana jarak antara zaman Nabi Nuh dengan zaman Nabi Adam dikatakan jaraknya adalah sebanyak 10 generasi. 10 generasi antara Nabi Nuh sehingga ke Nabi Adam. Nabi Nuh bertugas an anzir qaumaka. Hendaklah engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaummu. Jadi tugas Nabi Nuh adalah memberikan peringatan. Min qabli, sebelum ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang satu azab yang pedih. Maka Nabi Nuh AS memberikan peringatan. Maka Nabi Nuh memberikan peringatan, ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya aku nadhirum mubin, aku adalah orang yang benar-benar secara jelas memberikan peringatan. Apakah peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh AS? Ada 3 perkara asas. Kita lihat peringatan, yang mana peringatan ini kalau tidak diambil, mungkin saja bala dari Allah akan tiba kepada mereka. Yang pertama, ani'budullah. Hendaklah mereka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperhambakan diri kepada nafsu, jangan memperhambakan diri kepada dunia, jangan memperhambakan diri kepada wang, jangan memperhambakan diri kepada jawatan, jangan memperhambakan diri kepada populariti dan kemasyhuran, jangan menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Yang kedua, wattaquhu, hendaklah kamu wahai kaumku bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perintahnya adalah bertakwa. Dan yang ketiga, wa ati'un, iaitu taat dan ikutlah perintah-perintah yang aku bawa. 3 perkara mesti ditegakkan. Yang pertama, penyembahan kepada Allah. Yang kedua, menjaga takwa, urusan diri kita kepada Allah. Yang ketiga adalah taat kepada Rasul yang diutuskan. Sekiranya mereka buat 3 perkara ini, yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya akan diberikan keampunan dari dosa-dosa kamu. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan iaitu Allah akan memberikan penangguhan untuk kamu sebelum datangnya batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab ajal Allah, ajal ni bukan maknanya kematian. Ajal di sini maknanya waktu yang diberikan oleh Allah. Satu batas tempoh peluang yang diberikan oleh Allah. Waktu tersebut, idza jaa, kalau dia telah sampai pada waktu yang ditetapkan, la yu'akhkhar, perkara itu tidak akan ditangguh-tangguhkan lagi. Lau kuntum ta'malun, lau kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui hakikatnya yang sebenar. Jadi Nabi Nuh AS, itulah peranan Nabi Nuh AS ketika mana berhadapan dengan kaumnya. Maka Nabi Nuh merintih, qala rabbi, Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, inni da'utu qaumi, sesungguhnya aku ni bercakap, nasihat, pujuk, tazkirah, sampaikan, lailan wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam bukan hanya kerana siang yang sementara dan malam yang sementara, tapi Nabi Nuh alaihi salam dikatakan berdakwah sampai kepada peringkat 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya paling ramai, dalam riwayat para ulama paling ramai dikatakan hanya 80 orang saja yang mengikuti dakwah Nabi Nuh AS.
Dalam dia berdakwah itu, falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan tidak bertambah apa pun dakwah ajakan yang aku buat ini, melainkan mereka ini menjauhkan diri, melarikan diri. Firara. Manusia sombong, tak nak dengar nasihat, tak nak dengar tazkirah. Pada dia perkara-perkara ni semua membosankan. Perkara-perkara ini semua menyemakkan. Perkara-perkara ini semua melecehkan. Perkara-perkara ini semua menarik kemajuan. Perkara ini semua menafikan kebebasan. Kerana mereka tak mau dengar seruan Allah dan seruan Rasul yang diutuskan, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata lagi, wa inni, aku ini ya Allah, kullama, setiap kali, bukan sesekali, kullama, setiap kali, da'autuhum, aku memberikan dakwah kepada mereka, setiap kali aku sampaikan tazkirah pada mereka, setiap kali aku menyampaikan peringatan kepada mereka, litaghfira lahum, tujuan dia supaya engkau ampunkan mereka. Tujuan Nabi Nuh memberikan peringatan bukan untuk dia dapat benefit apa-apa pun, bukan untuk dia dapat bayaran upah apa pun, bukan untuk dia dapat ganjaran apa pun, tak. Supaya tujuan dia agar engkau berikan keampunan kepada mereka. Tapi setiap kali aku berikan peringatan, ya Allah, apa mereka buat? Ada 4 perkara yang mereka buat. Yang pertama, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari-jari tangan mereka, mereka letak sumbat dalam telinga mereka dengan catatan lambang kepada tutup telinga, malah nak dengar. Apa benda lah pendakwah ni membebel, apa benda dah Rasul ni buat cakap membebel siang malam, balik-balik tu juga, balik-balik tu juga. Perkataan yang tidak senonoh seumpama itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wastaghshaw thiyabahum. Tindakan yang kedua mereka buat ialah mereka selubung muka mereka dengan baju mereka, menunjukkan isyarat tak mau dengar, tak mau layan, tak mau ambil peduli, tak mau ambil kisah tentang peringatan. Wa asarru, dan mereka tetap meneruskan perbuatan jahat mereka itu. Wastakbaru istikbara, dan mereka itu sangat sombong dengan kesombongan yang luar biasa. Jari disumbat telinga, muka diserkup, tak mau dengar, tak mau tengok, tak mau peduli. Mereka terus buat tak tahu saja. Apa saja peringatan, buat bodoh, buat tak tahu saja. Dan mereka buat itu dengan penuh rasa kesombongan diri, kerana mereka tahu mereka lah yang maju, mereka lah yang hebat, mereka lah yang ke depan dan sebagainya. Nabi Nuh AS merayu lagi kepada Allah. Inni da'autuhum jihara. Ya Allah, aku ni berdakwah terang-terangan pun sudah. Thumma inni a'lantu lahum. Kemudian aku sampaikan dakwah kepada mereka. Wa asrartu lahum israra. Dakwah secara senyap-senyap pun sudah. Terang-terang pun sudah. Semua sekali sudah dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Segala pendekatan, segala cara dah disampaikan. Tapi kita lihat dalam surah yang lain, bila Nabi Nuh banyak bercakap, mengingatkan, apa balasan jawapan daripada kaumnya yang angkuh? Tuan-tuan lihat jawapan orang yang angkuh bila tak mau dengar apa-apa tazkirah peringatan, dia tak mau dengar. Apa dia cakap? Qalu ya Nuh. Kaum Nabi Nuh berkata, Nuh, weh, Nuh, sini engkau. Qad jadaltana. Engkau apa banyak engkau dah cakap ni. Engkau dah cakap dah banyak dah ni. Fa aktsarta jidalana. Engkau dah makin banyak-banyak pula bercakap membebel ni. Ini perkataan orang-orang kafir pada ketika mana melawan seorang utusan Allah. Fa'tina bima ta'iduna. Engkau datangkan ajalah apa yang kau duk janji-janji ni. Azab apa? Azab Allah. Nanti Allah balas. Ini kata-kata orang kafir pada ketika itu. Allah balas nanti apa ada kerosakan kat muka bumi ni nanti Allah balas. Mana? Sinilah. Datang ajalah, jangan banyak ceritalah, jangan banyak membebel, beri peringatan lah, bagi tazkirah. Apa benda tazkirah ni? Apa benda bagi peringatan ni? Bawa je terus. Azab. Mana azab? Ini perkataan orang-orang kafir suatu ketika dahulu. In kunta minas sadiqin. Mereka pula ugut. Mereka kata kalau betul engkau ni orang yang benar, kau bawa aja benda yang kau cakap tu. Nabi Nuh AS ingatkan lagi. Qala innama ya'tikum bihillah.
Kata Nabi Nuh, ingat, hanya saja kalaulah benda itu didatangkan oleh Allah, insya'a, kalau dia menghendaki benda itu berlaku, wama antum bimu'jizin. Kamu tak akan mampu lepas tu. Bila dah datang pembalasan dari Allah, kamu memang tak akan mampu buat apa-apa. Buatlah perancangan ke, benteng ke, apa ke, ketika datang balak daripada Allah, memang Allah nak kenakan kepada orang yang ingkar dan melawan. Jawapannya ialah wama antum bimu'jizin. Kamu masa tu memang tak akan mampu buat apa-apa lagi. Tapi sikap kaum Nabi Nuh ni yang ditunjukkan pada ketika itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Kerana dah buat segala pendekatan yang berhemah, semua dah buat. Hikmah, berhemah, semua cara dah buat. Tapi oleh kerana mereka ni degil, di akhir surah Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Nuh alaihi salam? Tuan-tuan lihat. Qala Nuh wa qala Nuh, dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi, jangan engkau tinggalkan di atas muka bumi ini dayyara, satu biji rumah pun, satu biji penempatan pun bagi orang-orang kafir. Ya Allah, hancurkan semua sekali orang kafir. Hancurkan semua sekali. Bila Nabi Nuh berdoa kepada Allah seumpama itu, Allah perkenankan doa Nabi Nuh alaihi salam. Lalu di dalam surah Hud, saya berbalik, kita ambil sedikit-sedikit daripada surah ini. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nabi Nuh, buatlah fulk. Buatlah engkau wahai Nabi Nuh, yakni yang namanya kapal, dengan perintah daripada kami, dengan panduan hidayah daripada kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nanti mereka pasti semua sekali akan tenggelam. Semua sekali akan tenggelam, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh jadi bahan ejekan. Apa mereka buat? Wa yasna'ul fulk, dan Nabi Nuh mula membina yang namanya bahtera. Bahtera Nabi Nuh, kita jangan ingat bahtera kapal macam dekat pelabuhan-pelabuhan kita, dekat pelabuhan Kelang, dekat pelabuhan Tanjung Pelepas, dekat Johor Port, dekat mana pelabuhan terhebat. Cari satu kapal dalam dunia yang ada pada hari ini yang boleh memuatkan semua binatang secara berpasang-pasangan. Nabi Nuh alaihissalam bukan buat kapal macam kita rasa buat kapal kita tu dengan teknologi yang paling canggih. Tidak. Sebenarnya pada zaman tersebut berada dalam kemuncak teknologi dan pencapaian. Sebab tu manusia jadi takabur dan angkuh seangkuh-angkuhnya. Mereka rasa dengan kepencapaian ilmu duniawi boleh menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka kebal. Tapi Allah perlihatkan kehebatan Allah melalui pembuatan kapal, tetapi dibuat di atas daratan. Tetapi oleh kerana kapal itu dibuat di atas daratan, wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi, setiap kali kaum dia lalu saja tengok Nabi Nuh sedang menyiapkan kapal, sakhiru min, masing-masing ngejek-ngejek kepada Nabi Nuh. Mengejek-ngejek kepada Nabi Nuh. Apa benda bina kapal ke atas darat? Kapal ni tempatnya laut, bukan darat. Nabi Nuh kata nanti akan datang azab Allah, banjir besar. Kami boleh selamatlah daripada banjir. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Mereka rasa mereka akan selamat. Tetapi malangnya mereka didatangkan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang berpasang-pasangan. Min kullin, dari setiap jenis binatang, zaujain itsnain. Semuanya berpasang-pasangan, jantan dan betina. Semua masuk. Lalu bila dah masuk semua dalam kapal, maka ketika itu air pun datang. Air datang dari mana? Sebahagian ulama sejarah mengatakan, air datang mula-mula keluarnya dari bumi. Air itu keluar mula-mula dari bumi selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan setelah itu baru air datang turunnya dari langit. Dan satu titisan air yang datang ketika tragedi banjir tersebut, dia bukan macam hujan kita. Dia bukan macam turun salji, kepal-kepal air semacam tu, bukan. Setiap satu titisan air hujan yang turun dari langit pada ketika itu,
saiznya adalah sebesar satu gunung. Sebesar gunung, satu titisan air tu. Itu kan dia punya saiz air yang turun daripada langit pada ketika itu. Sebab itulah air dikeluarkan dulu daripada bumi. Kalau langsung daripada langit sebesar gunung, air itu jatuh ke bumi, nescaya memang akan pecahlah tanah, pecahlah daratan, pecahlah kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai kawasan daratan. Tapi dah dikeluarkan dulu air daripada bumi. Kemudian hancurlah. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tak ramai yang nak percaya benda ni, tak ramai yang nak ikut seruan para nabi, tak ramai yang nak ikut perintah Allah, melainkan hanya sedikit. Lalu Nabi Nuh alaihi salam pun membaca wa qala rkabu fiha, dan kata Nabi Nuh alaihi salam, hendaklah kamu semua naik ke dalam kapal ini, maka mulakanlah perjalanan bismillahi majriha wa mursaha. Siapa yang tolong banjir ni? Brigade wakaf ke? Siapa-siapa yang sekejap lagi pun akan ada perkongsian berkaitan dengan menolong mangsa banjir. Kita bawa bot, kita turun di lapangan, kita turun, kalaulah turun ketika itu air masih bergenang, air masih termenung, istilah sebahagian tempat air termenung, air masih bertakung dalam kedalaman yang tertentu yang merisikokan banyak perkara. Mungkin tanah runtuh menyebabkan gelinciran berlaku secara tiba-tiba. Sebelum kita memulakan ekspedisi tersebut, sebelum memulakan perjalanan, usaha, tindakan, bantuan, pertolongan tersebut, jangan lupa baca Bismillahi majriha wa mursaha. Boleh saja dibaca. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ketika mana kita menawarkan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menjadi mangsa banjir tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini bukan sekadar cerita untuk kita tahu-tahu gitu saja. Cerita ini bukan sekadar untuk kita wariskan pada anak-anak saja. Cerita ini bukan untuk di sekolah agama kan ataupun di sekolah rendah kan semata-mata. Cerita ni bukan untuk kita kata, oh saya dah tahu. Yes, saya dah tahu dah cerita ni, saya dah tahu lama dah. Dia bukan soal dah tahu. Dia bukan soal dah sekolah. Dia bukan soal dah belajar. Dia soal bagaimana kita menghayati sesuatu peringatan di dalam Al-Quran untuk diterapkan dalam seluruh tindakan kehidupan kita. Sebab itulah pada pertemuan kita pada kali ini, kita nak melihat salah satu daripada aspek yang penting, iaitu kita nak meyakini tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita nak meyakini tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat di dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Taala berfirman, "Zaharal fasadu." Fasad tu maknanya kerosakan. Zahara maknanya terzahir. Jadi bendanya bukan tak berlaku, tapi terzahir. Terzahirnya kerosakan, dekat mana kerosakan? Dekat mesin? Dekat kita punya kilang? Bukan. Di tempat yang besar. Fil barri wal bahri. Di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan. Kenapa tak disebut lagi satu? Fil jawi. Jawi tu maknanya di udara. Kenapa tak disebutkan di udara? Kata sebahagian cerdik pandai, sebab yang di udara itu menjadi rosak bermula dengan apa yang di daratan dan di lautan. Walaupun tidak disebut, bukan maknanya udara kita akan terpelihara mesti ataupun tak nampak kerosakannya. Ada pencemaran udara, kebakaran, jerebu, pembakaran hutan secara sengaja, ada saja berlaku. Tapi disebut asap yang jadikan apa? Gangguan-gangguan tu puncanya daripada mana? Fil barri wal bahri. Berlaku di daratan dan di lautan. Akan zahara, akan terzahir, akan berlaku, ternampak, terlihat kerosakan itu. Tapi kerosakan itu datang daripada mana? Bima kasabat aidin nas. Lihat tulisan saya yang berwarna biru. Kerana apa yang dilakukan, diusahakan oleh tangan manusia itu sendiri. Tangan manusia itu menjadi sebab kepada kerosakan itu. Tangan manusia.
Tidak disebutkan sebagai binatang ataupun tangan manusia. Sama ada tangan secara langsung ataupun tangan secara tak langsung. Menunjukkan, mengarahkan, menekankan, menuding dan sebagainya. Tetapi dia menjadi sebab kepada kerosakan di darat dan di lautan. Jadi kerosakan-kerosakan yang berlaku tu semuanya Allah perlihatkan dan Allah kenakan kesan dia liyudhiqahum, supaya Allah rasakan kepada mereka. Berlaku kerosakan, berlaku pencemaran, berlaku kepanasan, berlaku tentang apa sahaja musibah, semuanya tujuan dia liyudhiqahum, supaya Allah rasakan kepada mereka. Supaya manusia ni dia rasa hasil perbuatan dia sendiri, ba'dallazi amilu, hanya sebahagian kesan daripada apa yang mereka sendiri buat. Mereka sendiri buat sebenarnya. Kita boleh dalih buat ketah kerja ke, buat kajian ke, buat siasatan ke, jawatan kuasa. Kita boleh dalih dengan 1000 dalih. Hakikat Al-Quran mengatakan itu adalah sebahagian, hanya sebahagian nak dirasakan tentang apa yang mereka sendiri sebenarnya buat. Sebenarnya mereka yang buat. Hakikatnya memang kejadian itu ketentuan Allah. Tapi asbabnya sebenarnya ialah kerana perbuatan tangan manusia. Bila dah rasa, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali semula kepada Allah. Yang hujung ni kita tak tahu. Kalau kita tanya zaharal fasad, ya, fasad, kerosakan dah banyak berlaku. Dengan sebab rasuah, dengan sebab penipuan, dengan sebab apa sahaja memungkinkan berlaku. Walaupun kita tak dapat tahu secara pasti yang mana satu, kita tak tahu, wallahu a'lam, tetapi semuanya serba memungkinkan. Dekat mana kerosakan? Di darat dan di lautan. Puncanya adalah daripada tangan manusia itu sendiri. Dan bila berlaku satu musibah kerosakan, Allah kenakan kepada manusia untuk dia rasakan kepada kita apa yang sebenarnya kita sendiri yang buat. Ujung bila dah berlaku, bila dah terjadi, tinggal satu lagi. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ni kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah, kembali semula kepada apa yang Allah perintahkan. Kembali semula mematuhi apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam hal memelihara alam sekitar, mentadbir urusan alam dan sebagainya. Ada satu lagi ayat yang menjadi peringatan baik kepada kita. Yang mana ayat ni perlu ditafsir dengan baik. Nanti saya akan sampaikan insya-Allah. Ini satu lagi contoh di dalam Al-Quran, surah Al-Qalam. Allah memberikan peringatan kepada kita. Dalam surah Al-Qalam ni, kalau tuan-tuan lihat paparan di saya cut sikit mushaf Al-Quran ni, surah Al-Qalam daripada ayat 17 sampai ayat 33. Kita ambil makna dia, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami menguji orang-orang musyrikin Mekah tu seperti mana kami menguji pemilik kebun. Pemilik kebun ni dia sebut kebun, tapi sebenarnya nak cerita orang yang memiliki harta. Orang yang gairah banyak harta, tapi tak peduli tentang orang lain. Tak peduli tentang nasib orang lain. Tak peduli tentang implikasi kepada orang lain. Tak peduli tentang ekosistem yang perlu dia pelihara. Dia semua tak peduli. Dia peduli dia punya kebun dengan maksud dia punya harta, janji boleh buat duit, janji boleh buat duit, janji boleh buat duit. Dia hanya peduli tu je. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, kami uji orang-orang musyrikin Mekah ni sama seperti dulu kami menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mana mereka bersumpah, maknanya overconfident, mereka overconfident bahawa mereka betul-betul akan memetik hasil dia punya kekayaan dia esok hari. Esok akan untung. Istilah kita nanti kita akan untung. Mesti ada profit, mesti ada untung. Dan mereka tidak mengecualikan. Mereka tidak mengecualikan maknanya mereka tak serahkan kepada Allah. Mereka tak kata mudah-mudahanlah Allah berikan panduan kepada kita. Mereka tak cakap begitu. Mereka tak kata mudah-mudahan nanti Allah tentukanlah rezeki kita. Kita serah kepada Allah sama ada begini-begini. Tak ada. Dia rasa dia confident, dia punya harta dia. Lalu kebun itu tiba-tiba diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Salah satu daripada ujian besar dari Allah ialah sesuatu bala dan musibah itu datang ketika tidur. Maka jadilah kebun itu tiba-tiba menjadi hitam seperti malam yang gelap gelita. Kemudian pada ayat seterusnya,
Lalu fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi tu dia tak tahu kebun dia dah hancur, dia tak tahu. Tiba-tiba pada pagi hari mereka pun sambil memanggil sesama mereka, jomlah pada pagi ni kita pergi ke kebun kita, awak pergi ke kebun awak. Jika kita nak petik hasil kekayaan kita, petik buah-buah. Maka mereka masa pergi tu nak pergi ke kebun, mereka saling berbisik-bisik sesama mereka. Wahum yatakhafatun, sama-sama bisik sesama mereka. Apa mereka cakap? Dia kata hari ni mudah-mudahan jangan ada satu orang miskin pun datang kat sini. Sebab kalau orang miskin ni datang, orang susah datang, kerja dia nak minta duit aja. Kerja dia nak senang aja, kerja nak minta duit aja. Jadi dia membolot kekayaan, tak peduli kepada orang yang susah, padahal orang yang susah itulah sebelum ni yang bekerja bersama dia dan bekerja untuk dia sampai kebun tu jadi begitu. Dia tahu dia nak petik hasil, dia tak pedulikan dengan orang yang susah. Lalu berangkatlah mereka di pagi hari itu dengan niat nak menghalang orang-orang miskin, padahal orang miskin itulah yang banyak menjadikan dia tu jadi kaya raya. Ini cerita tentang kesombongan. Lalu apa berlaku? Kita lihat pada ayat seterusnya. Tatkala falamma ra'auha, pada ayat 26, ketika mana mereka nampak kebun tersebut, diingatkan dia dapatkan profit, kekayaan dan keuntungan tu, mereka sampai kat kebun tersebut, apa yang terjadi? Mereka berkata, rasanya kita sesat jalan ni. Sebab kebun yang semalam punyalah cantik, punyalah penuh hasil, tinggal nak petik saja, tiba-tiba datang, habis semua. Tak ada apa-apa pun. Dia kata, kita sesat jalan ni sampai tak kenal dengan kebun sendiri. Akhirnya mereka menjerit dalam keadaan terkejut. Mereka kata, bahkan kita sebenarnya sudah dihalang daripada memiliki hasil ini. Lalu salah seorang daripada mereka yang sedikit ada cerdik sikit, sedikit yang ada baik sikit, dia kata, kan aku dah cakap, bila kita ni ada nikmat daripada Allah, hendaklah kita bertasbih mengingati Allah. Tapi kita dengan kekayaan kita, kita sombong. Kita rasa kita punya. Kita rasa otak kita pandai. Kita rasa strategi kita lah yang paling bagus. Kita rasa kita lah. Sampai masa Allah ambil, sekelip mata Allah ambil. Lalu ketika itu barulah mereka teringat semula mereka mengucapkan, Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Maka ketika itu barulah mereka cakap, Maha suci Allah, ya Allah, kami sebenarnya orang-orang yang zalim. Kami banyak buat salah, kami banyak buat dosa. Lalu sebahagian daripada mereka mencela, yatalawamun, mula saling menyalah. Itulah engkau, beginilah, begitulah. Mula saling menyalah. Bila datang bencana kesusahan di kalangan orang kaya-kaya, di kalangan orang yang senang, mula datang sikap saling menyalah, saling mengutuk, saling menuding dan sebagainya. Lalu mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ni sebenarnya orang-orang yang telah melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan gantikan kita dengan kebun yang lebih baik dan kita betul-betul mengharapkan keampunan daripada Tuhan kita. Jadi la'allahum yarji'un, yang tadi saya sebutkan pada ayat, mudah-mudahan mereka kembali semula ni, yang saya bolkan hujung ni, ini di mana titik kita sama-sama mengingatkan diri kita. Ini bukan cerita tentang mangsa banjir saja. Kita yang tidak mangsa banjir pun kita tak tahu bahagian kita macam mana nanti. Esok belum tentu, lusa belum tentu, minggu depan belum tentu. Masing-masing. Saya pun sendiri tak tahu apa bahagian saya yang Allah akan uji pada minggu hadapan, pada hari-hari yang kehadapan. Wallahu a'lam. Hanya saja kita ambil panduan daripada ayat Quran ni untuk mengingatkan diri kita sendiri masing-masing. Betapa pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kerosakan, puncanya tangan manusia, dan Allah jadikan perkara tersebut untuk rasakan kepada kita apa yang kita sendiri sesama kita lakukan. Mudah-mudahan kita mengambil peringatan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada satu ayat Quran yang mana ayatnya sebenarnya makna dia ialah kita selalu dengar Allah tidak mengubah sesuatu yang ada pada satu kaum sehinggalah mereka ubah apa yang ada pada mereka. Allah tak ubah sesuatu yang ada pada satu kaum sehingga merekalah yang ubah apa yang ada pada mereka. Sesuatu yang ada tu apa? Ada sebahagian orang ingat benda itu maknanya ialah nasib. Ini bukan nasib. Allah tak ubah nasib satu kaum sehingga merekalah ubah nasib mereka sendiri. Nasib tu datang daripada mana? Sebenarnya ayat ini tafsiran dia ialah sesuatu yang ada tu maknanya ialah nikmat. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Allah tidak akan mengubah nikmat yang ada pada satu kaum sehinggalah kaum itu menjadi sebab nikmat itu ditarik semula oleh Allah. Hari ini kita hidup dengan nikmat. Kita mungkin tak terkena dengan musibah banjir. Kita mungkin tak terkena dengan banjir kilat. Kita mungkin tak terkena dengan kehilangan rumah. Kita mungkin tak terkena dengan kereta yang hancur, rosak dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, Allah tak akan ubah, maknanya tak akan tarik nikmat yang sedia ada pada kita, melainkan kitalah yang menjadi sebab nikmat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab dia? Sebab dia kesalahan kita, kelekaan kita, dosa kita, keangkuhan kita, takabur kita, sombong kita, keengganan kita, kedegilan kita. Itu semua sebab-sebab kepada nikmat itu ditarik oleh Allah. Dan nikmat ni bukan kereta saja. Nikmat ni bukan rumah saja. Nikmat ni bukan tanah saja. Kesihatan juga nikmat. Dapat melihat juga nikmat. Dapat bercakap juga nikmat. Dapat merasai makanan dan minuman juga salah satu daripada nikmat. Dan banyak nikmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita hidup ni memang tak terlepas daripada ujian. Kita pasti akan diuji. Mangsa banjir ataupun bukan mangsa banjir. Jangan kita fikir semata-mata mangsa banjir diuji. Mereka memang berat ujian. Tapi kita yang melihat juga sedang diuji oleh Allah. Lihat saja-saja ke lihat saja? Lihat saja-saja ke atau lihat saja? Ataupun saja-saja lihat? Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, adakah musibah kalau berlaku itu mesti kemurkaan Allah? Kalau kita cerita tadi tentang Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan kemurkaan Allah. Kita cerita tentang orang yang memiliki kebun yang banyak, itu kemurkaan dari Allah. Tapi adakah musibah itu mesti kemurkaan? Apakah kita boleh terus cakap mangsa banjir itu kerana mereka dimurkai oleh Allah? Jawapannya tak boleh begitu saja. Tidak mesti. Kerana kita tak tahu hakikat di sisi Allah, apakah ujian itu kerana kemurkaan Allah ataupun ujian itu adalah kerana Allah memang kasih kepada mereka, Allah nak uji mereka. Cuma mereka akan diselamatkan dengan cara mereka menyikapi ujian tersebut. Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan banjir. Tetapi Nabi Nuh dalam kategori orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah mungkin kemurkaan Allah, mungkin dia adalah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kenapa kita katakan begitu? Kita katakan kerana dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Siapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan uji dia. Sebab itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita, rakan kita, kenalan kita yang sekarang sedang diuji dengan musibah banjir, mudah-mudahan itu adalah ujian tanda kasihnya Allah, sayangnya Allah. Allah menghendakkan banyak kebaikan lain untuk mereka. Hanya saja mereka kena bersedia bagaimana menghadapi, melepasi dan menyikapi ujian ini. Mudah-mudahan insya-Allah itu tanda kebaikan yang Allah nak beri pada masa yang akan datang. Sebab kalau ujian tu semata-mata kemurkaan, maka tak ada Nabi yang diuji. Saya ulang. Kalau ujian, musibah, cobaan itu semata-mata tanda kemurkaan, jawapannya confirm tak ada Nabi yang diuji. Tapi seorang Nabi yang paling berat ujian. Kalau musibah sakit, sakitnya amat berat. Kalau musibah diejek, ejekan yang dikenakan luar biasa. Kalau musibah terkena dalam cedera, ada Nabi yang kepalanya digergaji ketika dibunuh. Jadi kalau diceritakan ujian semata-mata kemurkaan, tidak juga. Ujian semata-mata, musibah itu semata-mata tanda kasih sayang, belum tentu juga. Hanya saja kita kena fikirkan tentang diri kita, bagaimana kita nak menghadapi ujian dan musibah. Cuma musibah yang dihadapi ini tidak lari daripada 5 perkara. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa maksudnya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ? Apa makna وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ? Dan kami pasti akan menguji kamu. Kami di sini maknanya Allah. Allah pasti akan menguji kita. Semua di kalangan kita pasti akan diuji oleh Allah. Ada 5 perkara. Perkara yang pertama, diuji dengan rasa takut. Dengan sedikit rasa takut. Kita jadi mangsa banjir, kita akan rasa takut. Kita bukan mangsa banjir, kita ada rasa takut. Ada orang takut dengan gelap. Ada orang takut tinggal keseorangan di rumah. Ada orang takut kehilangan kerja. Ada orang takut gaji berkurang. Ada orang macam-macam jenis ketakutan.
Yang kedua adalah ujian kelaparan. Setiap daripada kita akan diuji dengan lapar. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, akan diuji dengan kurangnya harta. Kehilangan harta benda, kerosakan harta benda. Wal anfus, akan kurang, rasa kurang dari segi jiwa. Hilang motivasi, rasa lemah semangat, rasa tak berdaya dan sebagainya. Ustaz tak dengar. Boleh dengar suara saya? Okey, dah boleh. Baik. Jadi saya doakan mudah-mudahan wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan setiap seorang dari kalangan warga kerja, anggota pekerja yang terlibat dengan banjir yang saya nampak tadi bilangannya agak besar, mudah-mudahan mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Cuma kita bila nampak satu musibah tu berlaku, yang first kali kita kena ucapkan ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Jadi kereta kita milik Allah, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Rumah kita juga hakikatnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Harta kita tu sebenarnya milik Allah dan kita sebenarnya akan kembali kepada Allah. Cuma kalau ujian tu terkena kepada kita, kita ingin Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan ada yang lebih baik Allah gantikan. Jadi salah satu jalan yang penting ialah kita mohon kepada Allah, baca doa ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidak ada pun seorang Muslim, ni cerita orang yang beriman, orang Islam, yang mana ditimpa musibah. Fayaqul, lalu dia membaca apa yang Allah perintahkan dia baca. Iaitu dia baca apa? Yang pertama sekali, bila dia terkena, ni mangsa banjir, beri perhatian. Tolong beri perhatian dan baca ni banyak-banyak. Ada dua Allah akan bagi kepada kita kalau kita baca ini banyak-banyak. Pertama, berusaha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca doa, Allahumma jurni fi musibati, yang berwarna merah. Wakhluf li khairan minha. Kalau ada yang mungkin tak berapa mahir dengan tulisan bahasa Arab, boleh ikut panduan tulisan yang berwarna biru. Sebagai panduan saja, asas panduan saja. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada aku atas musibah ini. Biar dapat pahala, dapat ganjaran. Sabar, reda, cekal, tabah, jangan menyalah, jangan menuding, buat inisiatif, buat tindakan. Allah akan bagi ganjaran. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku sesuatu yang lebih baik. Rasulullah bersabda, siapa yang baca ini, yang pertama Allah akan berikan ganjaran atas musibah yang dia menimpa dia, dan Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah Allah akan gantikan. Konsisten saja dengan apa yang perlu kita buat. Yang kedua, bagi kita yang tidak ditimpa musibah, saya Alhamdulillah sampai sekarang syukur Allah lindung daripada musibah banjir. Di kampung, adik-beradik, diri saya, saudara terdekat, Alhamdulillah. Jadi kita baca apa? Kita baca satu lagi hadis Nabi SAW. Doa dia. Rasulullah bersabda, man ra'a mubtalan, siapa yang nampak ada orang yang ditimpa dengan bala, musibah, faqala, lalu dia baca, alhamdulillahilladzi, yang warna merah tu, yang saya warnakan merah, perhatikan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maksud dia apa? Maksud dia bawah sekali tulisan warna hitam. Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada apa yang menimpa kamu. Jadi siapa yang nak tolong mangsa banjir, datang ke tempat, datang ke tapak, catat, snap gambar ni, simpan dalam handphone. Nampak orang mangsa banjir, jangan sian. Sian memang sian, tapi baca doa dulu. Teruknya, teruk memang teruk, baca doa dulu.
Kita baca doa dulu. Sebelum nak cerita teruk, kesian, simpati, boleh. Boleh, tapi dahulukan yang ini. Kenapa? Adalah ceritanya. Kenapa kita dahulukan ni? Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada apa yang menimpa kamu. Dan dia yang memberi kurnia kepada aku dengan kurniaan yang mana lebih baik berbanding makhluk ciptaannya yang lain. Rasulullah bersabda, siapa yang baca begitu, lam tusibahu zalikal bala. Maka balak tersebut tidak akan, balak yang seumpama itu tidak akan menimpa dirinya. Jadi kita tengok kawan-kawan kita yang terkena, kita baca doa ni. Mudah-mudahan ujian yang sama seberat itu, mudah-mudahan janganlah menimpa diri kita. Baca ni, ini kalau musibah terkena pada orang. Bukan banjir saja, ini umum. Tapi kita gunakan dan ambil cakna tentang perkara ini, ambil kebaikan. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita lihat kawan-kawan kita yang terkena ujian dengan musibah banjir ini, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita kena ingat sesama kita, kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Yang pertama, janji Allah dalam Quran. Yang pertama, jangan hilangkan syukur. Mangsa banjir ataupun bukan mangsa banjir. Yang kedua, jangan lupa ingat kepada Allah. Ingatlah kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Jangan lupa zikrullah, jangan lupa jangan tinggal urusan solat, perkara wajib jangan ditinggalkan. Ini janji Allah dalam Quran. Kalau kita abaikan ingatan kita kepada Allah, terutama solat, kita dalam musibah. Jadi musibah bukan banjir saja. Tak melaksanakan solat, musibah paling besar berbanding musibah banjir. Yang ketiga, jaminan dari Allah ialah berdoalah kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Berdoalah, minta kepada Allah, jangan rasa putus asa. Dengan kesusahan yang menimpa kita, jangan kita rasa kecewa, jangan rasa macam tak ada harapan, jangan rasa begitu. Terus berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Cepat atau lambat, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jaminan yang keempat, janji Allah ialah Allah tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka kembali semula sentiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Empat perkara ini perhatikan elok-elok. Dan kemudian kita sebagai masyarakat, kita sebagai anggota, warga kerja, sahabat, kenalan, orang-orang yang memerhatikan keadaan yang sedang berlaku ini, kita jangan lupa kepada hadis Nabi SAW. Rasulullah dalam hadis yang panjang, Nabi mengingatkan kepada kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ada tiga. Dalam hadis yang panjang ni saya nak fokus kepada tiga perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, orang lain mungkin susah dalam banjir. Kita ada kesusahan yang lain. Ada orang susah duit, ada orang susah ahli keluarga, ada orang susah nak balik kampung, ada orang susah urusan kerja, ada orang susah urusan kesihatan. Kalau kita nakkan Allah selesaikan kesusahan kita, syaratnya ada tiga dalam hadis. Kita pergi syarat yang pertama. Syarat yang pertama ialah man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesusahan, kalau lepaskan satu saja kesusahan daripada kesusahan di dunia, sesama orang beriman, sesama saudara seagama kita, maka Allah akan lepaskan dia kesusahan daripada kesusahan yang berlaku nanti pada hari kiamat. Lepaskan kesusahan. Kawan kita dalam keadaan susah. Dia susah dia hilang mata pencarian. Dia hilang kereta dia hilang rumah dia hilang segala apa, banyak hilang. Maka kita tolong lepaskan satu kesusahan. Kadang-kadang apa yang kita belanjakan tu dapat lepaskan kesusahan dia kerana dia perlu nak belikan baju anak sekolah. Kita lepaskan kesusahan dia dalam urusan anak-anak sekolah. Lepaskan satu kesusahan pun jadilah. InsyaAllah Allah akan lepaskan kesusahan daripada kesusahan kiamat. Pada hari kiamat nanti. Yang kedua, daripada Nabi SAW. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, kita mudahkan dia. Dia nak cuci rumah susah kalau dia nak buat seorang-seorang. Kita datang, kita bantu,
Kalau kita tak boleh bantu dengan fizikal kita, kita bantu dengan bajet yang berapa yang kita ada. Supaya sabun senang dibeli, supaya berus senang dibeli, supaya waterjet cepat sampai. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusan kita dekat dunia dengan ke akhirat. Kita ingin urusan kita daftar anak senang, kita ingin urusan kita kerja senang, kita ingin urusan kita senang. Tapi kita lupa, sebenarnya senangnya urusan kita berkait lapat dengan bagaimana kita memudahkan dan menyenangkan urusan orang lain yang sedang kesusahan. Ini perkara yang kedua kita kena ambil berat. Kalau kita nak urusan kita mudah, bukan tunggu orang memudahkan urusan kita. Tetapi kita kena mudahkan dulu orang yang dalam kesusahan. Ketika itu Allah akan berikan kemudahan untuk kita di dunia dan akhirat. Pesanan yang ketiga, sebelum saya serahkan semula kepada saudara pengacara majlis, iaitu wallahu fi aunil abdi. Allah sentiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya makanal abdu, selagi mana. Perhatikan, sebab tu saya warnakan dengan warna berbeza. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selagi mana hamba tersebut dia menolong saudaranya. Kita nak dapat pertolongan Allah, ada syarat. Syaratnya kita menolong saudara kita. Selama mana kita dalam konsisten menolong saudara kita, selama itu insya-Allah kita jangan bimbang, kita akan sentiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hadis Nabi ini menjadi inspirasi, menjadi peringatan, menjadi motivasi kepada diri kita. Kalau kita sebagai mangsa banjir, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi kalau kita orang yang tidak termasuk dalam senarai mangsa banjir, gunakan segenap peluang untuk kita memudahkan urusan orang-orang ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita seluas-luasnya dalam urusan dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya serahkan semula kepada saudara pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aliin dalam tausiah awal tadi tu. Agak yang menyentuh perasaan ada satu poin yang saya suka. Saya pasti rakan-rakan yang lain pun dapat poin ni. Yang mana ujian tu tak semestinya kepada orang yang menerima ujian sahaja. Tapi orang yang tak menerima ujian tu juga, dia sebenarnya juga sebagai satu ujian. Okay. Jadi sebelum tu saya ingin nak remind juga kepada hadirin yang bersama-sama kita dalam MS Team pada kali ini. Di ruangan komen kita ada sediakan satu link untuk dekat semangatlah untuk menyumbang kepada mangsa-mangsa banjir tu. Boleh refer kepada ruangan komen, kita ada sediakan link dan QR code. Okey, untuk ke agenda seterusnya sebelum kita serahkan kembali kepada Ustaz Aliin untuk rangkuman, kita sebenarnya ada jemput. Kita ada bawakan khas mangsa-mangsa yang terlibat secara langsung yang terdiri daripada syarikat dalam kumpulan kita. Ada 3 orang yang kita jemput hari ini insya-Allah. Yang pertama kita bawakan daripada QSR Brands Malaysia Holdings yang Berhad, iaitu Puan Mazatul Akmalia binti Hamdan. Puan Mazatul ada bersama kita pada hari ini ya. Jika ada, saya serahkan pada Puan Mazatul untuk kongsikan pengalaman sebelum kita serahkan kepada mangsa yang kedua insya-Allah. Silakan Puan Mazatul. Selamat pagi. Sekejap ya. Maafkan saya jika boleh buka kamera, boleh nampak, boleh kenal-kenal mukanya ke? InsyaAllah. Puan Mazatul, jika belum sedia, mungkin boleh selepas ni kita pergi yang kepada Puan Nurjan dahulu. Okey, boleh pergi pada Puan Nurjan dulu. Okey, baik. Selepas ni Puan Mazatul bersedia ya, kita terus kepada mangsa yang kedua iaitu Puan Nurjan binti Salim daripada MIT Insurance Brokers yang Berhad, syarikat di bawah Kuliah Malaysia Berhad. Puan Nurjan ada bersama kita, boleh teruskan? Ya, Assalamualaikum. Saya Nurjan binti Salim daripada MIT Insurance Broker. Okey, saya ada di antara mangsa yang terlibat dengan banjir di kawasan perumahan Taman Sri Muda.
Kami satu keluarga, saya ada 2 orang anak, tapi seorang anak yang terkandas dengan saya lah bersama suami. Ketika itu saya dengan suami dan anak berada di rumah lah. Air naik dengan sangat laju. Kita pun tak sangka yang air akan naik sampai level 1 saya habis. Rumah saya 3 tingkat kat Taman Sri Muda. Air tu naik sampai level 1 habis semua kiranya peralatan dekat bawah tu mostly habis lah, peti ais, kita punya kabinet semua memang terkesan lah dengan banjir. Dan yang paling terkesan adalah motor saya, motor husband saya dengan kereta memang tenggelam. Kami terkandas dalam masa Sabtu tu start banjir, sampai hari Isnin kami terkandas. Bantuan makanan yang kami dapat pada hari Ahad pukul 5.30 petang kami dapat bantuan daripada NGO, organisasi saya tak silap saya Yayasan Cina lah, yang membantu kami bagi roti gardenia yang 90 sen tu untuk kami bertahan dengan air mineral sebotol. Masa tu anak pun dah sangat kelaparan, saya hanya boleh pujuk anak untuk tidur, untuk lalaikan dia dengan main kita main buat kertas bot letak dekat air banjir. Itu antara yang saya lalaikan anak saya untuk tidak rasa terlalu lapar. Tapi badan dia dah mula berasa lemah, hidung dia pun dah start sesema sebabkan keadaan masa tu dalam keadaan kesejukan, kegelapan, kita tak ada makanan yang cukup. Makanan yang ada yang saya boleh bagi adalah, contoh saya bagi Maggi yang mentah tu, saya buatkan macam keropok, saya letak serbuk sikit, bagi dia rasa macam dia makan keropok. Itu antara makanan yang saya bagi dekat anak. Dan air mineral masa tu hanya ada sebotol, kami share 3 orang. Dalam masa tu kami bertahan, suami saya juga ada minum air pahit ketika mandi sebab tak nak air mineral tu dia minum, nanti kan anak minum tak cukup. So dia di antara macam tu lah. Dan satu yang saya tak boleh lupa, masa air turun pada hari ketiga, air turun di paras pinggang, saya rasa atas pada pusat. Suami saya ada turun ke bawah untuk mendapatkan bantuan makanan dan bantuan bot yang tak kunjung tiba ke kami. Sebab anak pun dah 3 hari 2 malam kita orang tak dapat makanan yang baik, makanan yang betul. Anak pun dah lapar. Lepas tu dan keadaan saya yang ada cedera sebab jatuh pada tangga 2-3 kali sebabkan lincin. Dan saya pun ada cedera luka sedikit kat bahagian belakang saya. So ketika itu suami saya cuba mendapat bantuan dan dia juga hampir lemas sebab terpijak, dia tak perasan ada longkang sebabkan banjir kan. Dia termasuk ke dalam longkang, sebaik dia dapat bertahan dengan baldi yang dia bawa dan terpijak batu. Sebab saya pun masa tu saya dalam hati saya terasa kenapa suami saya pergi minta bantuan tak balik-balik, lambat baliknya. So antara pengalaman yang saya dapat lupakan macam itulah. Dan juga ada seorang sahabat saya membantu dapat keluarkan kami pada hari Isnin petang. Kami dapat naik bot Jepang keluar daripada kawasan banjir tu. Alhamdulillah kami dapat pertolongan daripada sahabat kami lah. Itu di antara pengalaman saya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurjan binti Salim. Semoga sekeluarga tabah menghadapi ujian ni insya-Allah. Okey, seterusnya kita jemput Puan Mazatul Akmalia binti Hamdan dari QSR Brands Malaysia Holding Berhad. Dipersilakan Puan Mazatul. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Mazatul Akmalia binti Hamdan, restoran manager KFC Taman Sri Muda. Berumur 26 tahun, masih belum berkahwin.
Okay, pada semua tahu, pada 18 hari bulan terjadi satu bencana alam lah yang tidak diingini, iaitu banjir. Pada 8 pagi tu, saya bersama 7 orang staff dan seorang lagi manager run operation macam biasa sebab air still tak naik lagi. Tapi pada kawasan rumah saya dan staff saya, air dah naik pada paras betis lah, sebab kawasan rumah kami rendah. Pada kawasan bangunan KFC dia tinggi sikit lah. Run operation macam biasa, hujan still tak berhenti, air masih naik. Macam mana sekarang? Pada 4:30 petang, pencawang elektrik meletup dan elektrik tak ada. Saya terus call bos untuk inform dan tak ada elektrik. Bos bagi information untuk tutup kedai dan selamatkan diri pada dekat tingkat atas lah, sebab air pada pukul 4 petang tu elektrik tak ada, air dah mula masuk store. Saya dan staff saya berpindah ke tingkat atas dan berharap air akan turun lah pada 8 malam ke 10 malam ke. Pada 10 malam air setinggi shilling lah, macam Miss sebelum ni cakap, air pada ground floor tu penuh lah, kami memang tak boleh nak turun, setinggi shilling. So kami berharap untuk air surut keesokan paginya. Kami tidur beralaskan lengan, beralaskan lantai dengan tak ada makanan apa semua. Kami tidur berharapkan esok pagi air akan surut. Dengan tak ada line, tak boleh nak call family apa semua, terputus hubungan langsung terus. Esok paginya bangun 19 hari bulan, paras air semakin tinggi lah. Nak call polis pun line busy, call bantuan banjir pun line busy juga. Mungkin ramai di talian untuk call semua talian tu lah. So kami berharap ada pihak-pihak yang macam NGO, JPAM, polis untuk datang menyelamatkan kami. Ada tu ada, tapi mereka nampak kami di tingkat atas selama seramai 7 orang staff dan saya manager 2 orang lah. Saya cakap kepada orang untuk bawa kami semua keluar sebab kami tak ada bekalan makanan. So mereka semua bagi tahu kat kami untuk stay dulu dekat KFC tu sebab dekat rumah depan ada baby dekat atas bumbung, ada orang tua dekat atas bumbung untuk diorang selamatkan dahululah untuk daripada kami semua, sebab kami ada tempat perlindungan lagi sebab dekat tingkat atas. Yang dekat rumah depan memang rumah dah tenggelam sampai bumbung, ada pakcik-pakcik kat atas bumbung, diorang bagi advice untuk selamatkan pakcik dekat atas bumbung dulu dan come back untuk selamatkan kita orang balik lah. Bekalan makanan memang tak ada, air pun tak ada, sebab tempat nak menyalurkan makanan tu hanya pintu bahagian bawah, depan dan belakang terblok lah dengan air. So nak turun pun tak boleh ke pintu depan, belakang pun tak boleh. Memang bekalan makanan tak ada, bekalan air pun tak ada. So saya punya salah seorang assistant ambil tindakan untuk turun ke tingkat bawah, menyelam, ambil roti yang masih dalam paket tu, yang masih elok lah untuk bagi staff-staff dia makan, bagi saya makan dengan mengalas perut lah. Selamat mendapatkan roti dan assistant saya juga selamat naik ke atas balik. Dengan berbekalkan roti 2 paket, kami makan sampailah malam. JPAM, polis, ambulans memang tak ada kan, JPAM, polis, bomba semua belum sempat untuk selamatkan kami semua sebab dekat depan rumah lebih ramai yang memerlukan lah, baby apa semua. So malam tu, malam kedua 19 hari bulan, kami still dalam KFC, still tak dapat kontak mak, ayah, family semua. Motor, kereta semua memang tenggelam habis banjir, memang tak dapat selamatkan.
Malam kedua tu 19 hari bulan tu kami tidur sekali lagi dengan tak ada elektrik, dengan tak minum air, tak boleh kontak sesiapa, tidur bantarkan lengan dengan lantai. So kami keesokan harinya berharap dengan air akan surut lah. Keesokan harinya hujan still tak berhenti, air still surut sedikit sahajalah. Lepas tu kami terpaksa pecahkan satu blok cermin di tingkat atas untuk mendapatkan bantuan bekalan makanan yang terputus sebab semalam 19 tu hanya makan roti sahaja, yang asisten saya menyelam tingkat bawah untuk selamatkan roti. 20 hari bulan tu air still tak surut, kami terpaksa pecahkan satu blok cermin untuk mendapatkan bekalan makanan yang dihantar oleh orang rawa menaiki bot. Dan kami dapat 20 hari bulan tu kami dapat makanan, air, bihun, roti, biskut semualah. Sampai petang still tiada lagi bomba, jepam, apa semua. Selamatkan. Pada pukul 2 pagi 21 hari bulan tak silap saya. 2 pagi 21 hari bulan kami semua berjaya keluarlah dengan jepam, bomba, dengan bantuan diorang. Itu sahaja. So kami bergelap selama 2 hari. Tak ada bekalan makanan. Kereta semua hanyut. Staff kereta staff semua hanyut. Kereta saya hanyut juga, ditenggelami air. Rumah-rumah staff memang samalah dengan masa-masa banjir lain ya. So kami ada experience selama 2 hari bermalam dekat KFC lah. Dengan gelap gelita, dengan tak ada line, tak ada api, tak dapat apa semua. Memang satu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Pada 21 hari bulan pagi tak silap saya, pukul 2 pagi kami diselamatkan oleh bomba lah, dan kami semua melalui cermin yang dipecahkan oleh kami sendiri turun menaiki tangga yang ada di dalam KFC sendiri, turunkan tangga ke dalam bot, dan kami turun melalui tangga tu ikut masuk ke dalam bot lah, dan semua terselamat alhamdulillah. Itu sahajalah pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazatul. Puan Mazatul, izinkan saya tanya satu soalan. Tadi Puan Mazatul ada kongsikan berkenaan air di outlet KFC tu disiling dan semakin meningkat. Itu di outlet KFC. Bagaimana keadaan rumah Puan ya? Rumah saya Pangsapuri, so kami saya tingkat 6 lah. So terselamat banjir, alhamdulillah lah. Okay, baik. Kereta jumpa dah? Jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Mazatul, dan kita ke perkongsian seterusnya daripada Puan Habibi Nazli binti Bujang daripada MIT Insurance juga, MIT Insurance Brokers Member Hat. Okey, silakan Puan Habibi. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Puan Habibi. Okey, saya teruskan dengan saya punya perkongsian. Saya tinggal di Seksyen 23 Shah Alam. Okey, semasa kejadian saya, suami dengan 3 orang anak, semuanya perempuan, berada di rumah. Kalau saya boleh ingat balik kisah start banjir ni hari Sabtu 18 hari bulan tu, bermula waktu tengah hari kawasan sekitar dengan jalan-jalan di luar taman saya tu sebenarnya dah mula dinaiki air. Jadi di kawasan rumah saya sendiri, di lorong rumah saya sendiri, air start naik bermula pukul 5 lebih petang. Okey, jadi air masuk sebenarnya sikit-sikit. Bila malam tu saya rasa lepas isyak tu air dah makin naik lah, sehingga ke paras peha lebih kurang 3 kaki dalam rumah. Di luar lebih tinggi lagi lah. Okey, sebenarnya semasa air dah masuk ke paras betis dalam rumah, saya ada satu rasa yang saya mula melepaskan. Maksudnya macam masa tu saya sedar
apa yang kita ada sebenarnya bukan kita punya selamanya. So anytime Allah nak ambil, Allah memang boleh ambil. Dan siapa pun kita masa tu, tak kira jawatan apa, pangkat apa, sebab di taman saya ada je orang kata jiran-jiran yang pangkat tinggi, jawatan tinggi, tapi Allah uji juga dengan kejadian banjir. Jadi itu yang saya rasakanlah bila air dah masuk paras peha. Saya tengok memang saya tak mampu nak selamatkan semua barang, tak mampu nak angkat semua barang naik ke atas. Jadi itu yang saya rasa macam saya melepaskan apa yang saya ada. Okey, kerosakan yang saya alami lebih kepada perabot, semua perabot, sofa, perabot kabinet TV, meja makan, kabinet dapur, semuanya memang rosak habislah. Dia punya pintu-pintu, dia punya rak semua tak boleh nak gunakan. Selain daripada itu, kereta 2 buah, motosikal juga 2, pun rosak juga. Okey. Tapi apa yang lagi satu yang saya nak share kat sini sebenarnya, saya dengan suami amat bersyukur sebab semasa kejadian banjir tu saya dan suami dan keluarga ada di rumah. Sebab kalau nak ikutkan perancangan awalnya pada 16 hari bulan Disember, 2 hari sebelum kejadian tu kami sebenarnya dah bertolak ke Terengganu untuk bercuti. Tapi 2 minggu sebelum kejadian tu hati saya sebenarnya dah mula rasa tak sedap sebab fikirkan yang kita nak cuti selama seminggu, nak tinggalkan kerja. Kemudian pula saya ada fikirkan tentang adik ipar yang seorang cancer fighter yang keadaan kesihatannya yang on off, dan saya memikirkan juga cuaca di Terengganu kerana ada kawan di sana yang beritahu cuaca di sana tak baiklah. Jadi disebabkan keadaan itu, saya ada buat solat istikharah 2 minggu sebelum kejadian. Saya buat selama 4 hari berturut-turut. Ada 2 perkara yang saya minta petunjuk dan salah satunya ialah adakah saya dan keluarga patut teruskan rancangan untuk bercuti. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk tu melalui anak saya yang kedua. Dia balik daripada asrama pada 10 hari bulan Disember, kira seminggu sebelum kejadian. Bila kami, saya dan suami beritahu yang kita akan bercuti ke Pantai Timur, Terengganu dan Kelantan pada 16 hari bulan, dia menangis dan dia cakap dia tak nak pergi sebab dia nak belajar, sebab ada exam bila naik sekolah nanti. Jadi bila dia menangis, keadaan dia menangis, saya dan suami jadi macam speechless. Jadi akhirnya kami sepakat yang okey, kita cancel, tak payah pergi. Jadi baru-baru ni macam Cik Maiza tu cakap tadi, satu pengalaman yang kita tak nak lupakan. Sehingga hari ini pun kita dan suami masih menceritakan balik kejadian banjir ni. Jadi memang saya dan suami amat-amat bersyukur Allah bagi petunjuk kepada kami untuk berada di rumah, untuk tidak meneruskan percutian kami, dan petunjuk tu saya dapat daripada anak lah. Jadi saya tak boleh nak bayangkan kalau saya tak ada di rumah, seperti jiran sebelah rumah saya yang dalam perjalanan daripada kampung nak balik ke rumah ke Shah Alam, tapi terkandas juga tak boleh nak masuk. Kereta dia sendiri ada 3 di luar rumah. Jadi ketiga-tiganya rosak teruk lah. Jadi saya rasa itu yang saya dapat kongsikan. Kalau nak ikutkan mungkin lebih lagi lah kita boleh share sebenarnya. Tapi cukup saya rasa sampai sini sajalah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Habibi Nazli binti Bujang dari MIT Insurance tadi tu. Terima kasih diucapkan kepada anggota kerja yang berkongsi pengalaman sebentar tadi. Kita akan serahkan kepada Ustaz Elin semula untuk rangkuman. Jadi selepas rangkuman daripada Ustaz Elin ni, kita akan buka lebih kurang 2 soalan kepada hadirin jika ada yang nak bertanya, dan sementara rangkuman ni mungkin hadirin boleh rangkakan ataupun sediakan soalan lah sebelum saya buka untuk sesi Q&A nanti. Okey, dipersilakan Ustaz Elin untuk rangkuman. InsyaAllah. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita dapat berkongsi pada pagi ini, yang pertama tentang surah Nuh alaihissalam,
yang kedua tentang surah Hud alaihi salam, yang ketiga tentang surah Al-Qalam, yang keempat berkaitan dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang kelima hadis-hadis Nabi yang mana Rasulullah bersabda bahawa sesiapa yang melepaskan kesusahan seseorang, sesiapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan berikan pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Kemudian kita telah amati dua pembacaan. Satu, bacaan orang yang terkena musibah. Yang kedua, bacaan orang yang melihat musibah yang menimpa kepada orang lain. Maka ingin saya tinggalkan sebagai kesimpulan kita pada pagi ini ialah satu doa. Yang mana doa ini Rasulullah bersabda sesiapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi, maka Allah akan pelihara dia daripada tertimpa musibah yang mengejut, bala yang mengejut. Faja'atu bala. Faja'ah maknanya mengejut, tiba-tiba je. Sama ada kanser tiba-tiba stage 4, ataupun banjir kilat tiba-tiba tenggelam, ataupun apa saja malapetaka yang datang secara tiba-tiba. Kita nak mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada musibah, bala, malapetaka yang datang secara mengejut tiba-tiba. Kita nak mohon perlindungan Allah. Maka bacalah dengan zikir ini. Siapa yang baca pada waktu pagi, Allah akan pelihara dia daripada bala yang tiba-tiba sampai kepada petang. Dan siapa yang membacanya pada waktu petang, insya-Allah Allah akan pelihara dia sampai kepada waktu pagi, insya-Allah. Bacaannya ialah bacaan yang sering kita dengar, iaitu Bismillahilladzi, tulisan yang warna hitam tu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sampai situ. Bermula daripada Bismillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. InsyaAllah kita letakkan kebergantungan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita yang tak terkena musibah daripada terkena musibah, dan kita dipelihara oleh Allah juga kepada siapa yang telah diuji dengan musibah tertentu. Mudah-mudahan yang hari yang kehadapannya digantikan dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara daripada musibah-musibah yang lain, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada Ustaz Eliyin di atas rangkuman bagi sesi tausiah kita pada kali ini. Okey, kita buka soalan kepada hadirin jika ada yang nak bertanyakan soalan. Ada rakan-rakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri dan dari mana? Seterusnya boleh tanyakan soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Saya Bersita binti Mat Ali daripada Yayasan Johor Corporation. Sebenarnya saya sangat tersentuhlah dengan sharing experience yang telah diceritakan oleh rakan-rakan daripada anggota pekerja sendiri yang terlibat menjadi mangsa banjir. Dan saya ingin mendapatkan sedikit pandangan ataupun tips daripada Ustaz. Okey, contohnya macam kita bila dah musibah tu dah berlaku kepada diri kita semestinya untuk kita nak bangkit ataupun kita nak orang kata kuat mungkin kita yang tak rasa ni tak dapat orang kata merasai sangatlah tentang apa yang dirasai oleh mereka Tapi daripada sharing experience tu saya dapat jugalah terima kasih pada Cik Puan Nurjan tadi tu amat menyentuhlah pada saya. Jadi macam mana Ustaz kalau kita ni, kalau Ustaz boleh bagi tips lah untuk kita supaya kita bersemangat ataupun kita orang kata ni dapat berdiri kembali untuk kita menjalani semula kehidupan selain kita reda dan juga tabah dalam menghadapi situasi-situasi begini Ustaz. Itu saja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum, soalan yang baik. Di sebalik satu ujian yang datang kepada kita, sama ada banjir ataupun bukan banjir, kita letakkan 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah nak beri kepada kita.
sama ada musibah banjir atau selain daripada banjir, kehilangan, kematian, kemalangan, malapetaka, bencana, permasalahan, kesulitan, perceraian, pergaduhan, macam-macam ujian dalam hidup ni, 3 perkara kita letakkan prasangka yang baik kita kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, di sebalik ujian itu sebenarnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Di sebalik ujian, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Tinggal macam mana kita nak dapatkan keampunan dosa dari Allah, redha, sabar, tabah dan terus mengharungi kehidupan dengan prasangka yang baik kepada Allah. Maka insya-Allah dosa kita terhapus. Yang kedua, nak ditingkatkan iman dan darjat kita di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia kita tak nampak, tapi di sisi Allah sebenarnya iman kita semakin meningkat. Daripada situ datang keinsafan, betapa harta ni sifatnya sementara. Daripada situ datang keinsafan, betapa apa yang kita ada pada hari ini boleh diambil oleh Allah pada bila-bila masa. Itu maknanya iman sedang meningkat. Kita makin kuat kepercayaan kita kepada Allah. Maka di situ ada kemanisannya. Kerana kemanisan bukan hanya kepada pertambahan harta, kadang-kadang kemanisan tu datang melalui pengurangan harta. Tapi Allah nak beri kemanisan yang lain, iaitu darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita letakkan prasangka yang baik yang kedua. Dan ketiga, bila kita ditimpa musibah ni, kita kena letakkan prasangka baik kita yang ketiga kepada Allah, iaitu Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik untuk kita di syurga. Allah nak kurangkan rasa cinta kita kepada dunia. Selama ni kita sayang sangat dengan harta kita. Kita sayang sangat dengan pemilikan kita. Sampai kadang-kadang kita habiskan masa, waktu, perbelanjaan yang banyak berkenaan dengan harta yang sementara. Jadi Allah ambil sementara supaya berikan tumpuan kepada sesuatu yang memberikan ganjaran yang besar pada hari akhirat. Maka kita letak prasangka yang baik kepada Allah, 3 perkara tadi. Yang pertama, mudah-mudahan musibah ini menjadi penghapus dosa kepada kita. Maka insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih khusyuk solat. Kita akan jadi orang yang lebih mudah menangis ketika berdoa. Mungkin sebelum ni kita biasa happy-happy saja. Doa kita susah nak mengalirkan air mata. Tapi kali ini dalam keadaan kita tak berapa selesa pun kita boleh mengalirkan air mata. Khusyuk sangat kita berdoa. Maka mudah-mudahan dengan situ, yang pertama, hapus dosa kita. Yang kedua, ganjaran Allah tingkatkan iman darjat kita di sisi Allah. Selepas ini makin baik darjat kita di sisi Allah. Dan kemudian ada ganjaran besar yang besar Allah sediakan untuk kita di akhirat. Maka dengan berbekalkan doa tadi, Allah gantikan yang lebih baik, insya-Allah. Sebab ada sebahagian mangsa banjir ketika ditemu ramah oleh pihak media, unik. Di kawasan apa saya lupa, rumah dia sebelum ni tidak ada TV, tidak ada peti ais, tilam yang buruk. Tetapi dia rasa syukur kepada Allah bila terjadi je musibah banjir, tiba-tiba dapat bantuan tilam baru sampai 3-4 keping. Dia kata, saya dah lama tak rasa tilam baru. Rumah saya tak pernah ada peti ais, tiba-tiba dapat peti ais. Dan rumah dia tak pernah ada TV, tiba-tiba dia dapat TV. Jadi setiap orang Allah beri berbeza-beza. Tapi bukan kerana TV-nya tu, bukan kerana tilamnya tu, tapi kerana bagaimana seseorang yang berbaik sangka dengan Allah, nanti Allah akan perlihatkan satu demi satu tanda kekuasaan Allah, tanda kasih sayang Allah kepada dia. Dan mudah-mudahan setiap mangsa banjir yang mendengar kita pada pagi ini meletakkan terus prasangka baik kepada Allah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada Puan Rozita binti Mak Ali daripada Yayasan Johor Corporation atas soalan itu tadi. Sebelum kita pergi ke soalan kedua, suka untuk saya ingatkan kepada hadirin, kita ada sediakan link di ruangan komen. Yang pertama, ada 3 link yang kita nak beri perhatian ni. Yang pertama, yang belum mendaftar, sila daftar untuk dapatkan merit. Yang kedua ialah jika ada yang ingin membuat sumbangan, kita juga sediakan link untuk membuat sumbangan. Dan ketiga, kita ada sediakan borang link untuk borang maklum balas. Kita mohon bantuan untuk isi supaya untuk penambahbaikan lah untuk akan datang. InsyaAllah untuk soalan kedua, kita buka juga kepada hadirin. Jika ada yang nak bertanya, silakan. Mungkin ada wakil daripada syarikat-syarikat yang ingin bertanyakan soalan berkaitan tausiah kita pada hari ini ataupun perkara-perkara yang berkaitan, insya-Allah. Assalamualaikum, terima kasih Encik Ustaz. So saya Syaikuddin daripada KPJ Healthcare Farhat. So saya nak minta Ustaz cerita sikit pasal apa tu dekat Mekah, actually Kaabah kita pun pernah
ada berlaku kes banjir. So macam mana Nabi Muhammad SAW selepas banjir tu macam mana dia satukan balik dan naikkan balik Kaabah tu. So saya rasa boleh kita relatekan dengan kita dekat Malaysia. Baik, barakallahu fikum. Soalan yang baik. Sebelum daripada perutusan Nabi sebagai seorang Rasul, Kaabah pernah menghadapi runtuhan dengan sebab banjir dan bukan banjir. Maka pada zaman itu, ketika mana orang-orang jahiliah tidak mempunyai sumber perekonomian yang baik, dan ketika itu ekonomi mereka dalam keadaan yang kurang memberangsangkan, jadi mereka tidak ada keupayaan untuk membina Kaabah sebagaimana saiznya yang asal. Jadi apabila dia bina tersebut, Kaabah itu dengan pembinaan yang semula, lalu mereka bertikai sesama mereka siapakah yang perlu untuk meletakkan semula batu Hajarul Aswad, batu hitam yang dikatakan diturunkan dari syurga itu ke tempatnya. Maka mereka mengatakan bahawa orang yang paling baik dan paling sesuai untuk meletakkan batu tersebut adalah orang yang paling awal datang ke tempat ini, kerana orang yang paling awal datang ke tempat ini pada awal pagi, awal hari adalah orang yang benar-benar memuliakan dan juga menjaga kebaikan dan kebajikan tempat ini. Jadi mereka sepakat, kabilah pada ketika itu, akhirnya mereka menunggu. Akhirnya orang yang pertama sekali muncul adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi muncul, mereka akhirnya sepakat bahawa orang ini, saya setuju. Kaum yang lain kata, saya pun setuju. Kalau orang ni lah, saya memang setuju. Akhirnya mereka sepakat, mereka setuju sebab Rasulullah terkenal orang yang al-amin, yang jujur, yang amanah, yang tak erti dan tidak pernah berbohong. Akhirnya Rasulullah bila diberikan kepercayaan untuk meletakkan batu tersebut, Nabi panggil seluruh kabilah itu untuk mengangkat bersama-sama di atas sehelai kain, diletakkan batu di tengah-tengah, Rasulullah menempatkan semula ke tempat tersebut. Jadi runtuhan, kebanjiran, kerosakan sepatutnya menjadi asas kepada kita bersatu hati, saling bantu-membantu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, yang memainkan peranan bukan kepada tuding-menuding, salah menyalah, makin bertambah pergaduhan dan celaan, yang ini tidak akan mendatangkan satu kebaikan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka yang telah ditimpakan sebahagian, dirasakan sebahagian daripada apa yang hasil daripada perbuatan tangan manusia itu sendiri, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Rasulullah telah tunjukkan di sebalik musibah, runtuhan, tragedi yang berlaku, mestilah membawa kepada kesatuan hati manusia untuk saling membantu, supaya mudah-mudahan insya-Allah kesatuan umat Islam akan semakin baik di sebalik dan di selepas musibah yang menimpa kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz, tuan yang bertanya soalan tadi tu. Semoga jelas dengan penjelasannya. Jika ada soalan yang ketiga, sebelum kita ke doa penutup, kami buka peluang lagi jika tiada. Ataupun ada soalan daripada ruangan komen mungkin boleh saya bacakan untuk pihak Puan Haryati. Ini soalan ketiga dah ni ya. Okey, saya bacakan untuk Ustaz dan saya wakili Puan Haryati untuk bacakan soalan ni. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, macam mana kita nak rasa yang ujian tu Allah sayang kita? Saya mangsa banjir yang naik paras peha, tapi bukan barang yang kita fikirkan. Sebab barang dah buang habis. Tapi macam mana nak hilangkan perasaan trauma tu? Sebab sekarang, bila hujan je, saya mesti trauma. Untuk pengetahuan Ustaz, setiap kali hujan memang banjir rumah saya. Sekian soalannya Ustaz. Silakan. Baik, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat bagi mereka yang tertimpa musibah secara berkala ataupun kita sebut secara berulang di tempat yang sama. Sebahagian perkara, kadang-kadang ujian yang berat tu dikekalkan ataupun diulang datangkan kepada kita itu ada hikmah yang tersendiri. Memang kita akan ada rasa trauma dengan zahir apa yang berlaku di depan mata kita, iaitu kesulitan, kepayahan, kesusahan, bebanan, tanggungan, pertambahan perbelanjaan, kerugian, kehilangan dan sebagainya. Tetapi di sebalik perkara tersebut, kita kena ingat bahawa
orang-orang soleh, orang-orang baik sebelum daripada kita, mereka ada yang diuji dengan ujian yang berulang-ulang seperti itu dalam kehidupan mereka. Para nabi dan orang-orang soleh juga tak terkecuali. Ada yang diulang ujian dengan ujian sakit. Ujian sakit. Cuma di sebalik sakit itu kita nak lihat apa kebaikan yang kita dapat. Ada tak di sebalik banjir tu apa yang boleh kita pelajari? Mungkin kita lebih berjimat cermat, mungkin lebih banyak bersyukur, mungkin ketika itu tawakal kita dan kebergantungan harap kita kepada Allah sangat tinggi ketika banjir. Berbanding orang yang hanya mengisi waktu musim tengkujuh ini dengan sukaria saja, dengan gelak ketawa saja, dengan hiburan saja. Tetapi kita ni dalam menunggu masa, bila-bila masa saja banjir, munajat kita bertambah, zikir kita bertambah, pengharapan kita semakin tinggi, rasa dekat kita dengan Allah semakin kuat. Walaupun akhirnya berlaku banjir juga, tetapi banjir itu memang dari sudut pandang zahirnya musibah. Tetapi dari sudut nikmatnya ialah kebergantungan hati, keimanan kita semakin banyak, semakin tinggi, semakin baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah ringkas. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Imran. Imran ni terkenal dulu sering sakit perut. Sering sakit perut. Jadi dia ada musibah, susah, sakit perut, kejap-kejap sakit perut, kejap-kejap sakit perut. Ulang datang, musibah tu datang berulang-ulang kali. Tetapi bila dia sakit perut, dia sering didatangi, diziarahi oleh malaikat. Maka malaikat datang kepada dia ziarah dan malaikat tanya khabar dia. Dia kata, saya sakit perut wahai malaikat. Kata malaikat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Malaikat balik. Kemudian bila datang sakit perut, malaikat datang lagi. Maka satu ketika Imran ni bila dia tengok terlalu berulang sakit perut, datang lagi, betul datang lagi sakit perut. Akhirnya dia kata dia rasa dia perlu bertemu Rasulullah nak beritahu, mengadu kepada Rasulullah tentang masalah dia. Akhirnya dia beritahu. Dia kata, Rasulullah, saya selalu sakit perut. Boleh tak Tuan tolong doakan kepada Allah, mudah-mudahan sakit perut saya hilang. Lalu Rasulullah doakan. Bila Nabi doakan, sakit perut dia hilang. Bila sakit perut dia hilang, dia dah tak ada lagi sakit perut. Jadi dia tunggu detik demi detik, hari demi hari, minggu bergantian. Dia tengok dah lama malaikat tak datang ziarah, tanya khabar. Lalu dia mengadu lagi kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya dulu sering diziarahi malaikat. Malaikat tanya khabar saya. Tapi sekarang malaikat dah lama tak datang. Kenapa Rasulullah? Kata Rasulullah, dulu malaikat datang sebab kamu sakit. Bila kamu sakit, malaikat datang nak tanya khabar kamu. Jadi dia kata, kalau begitulah Rasulullah, saya ingin sangat malaikat datang kepada saya. Kalau gitu saya nak mohon kepada Tuan, boleh tak Tuan doakan kepada Allah, kembalikan semula kepada saya sakit perut yang asyik berulang-ulang tu, agar malaikat datang hadir tanya khabar saya. Akhirnya Nabi doakan dan dia kembali rasa sakit perut. Jadi dia sudah merasakan kemanisan. Di sebalik musibah yang datang berulang-ulang, rupanya ada sesuatu yang Allah nak berikan yang lebih istimewa, iaitu diziarahi makhluk Allah yang mulia, yang mana malaikat tanya khabar kepada dia. Jadi rasa kemanisan tu dia dinampakkan oleh Allah sehingga dia tak merasa terbeban lagi dengan musibah yang berulang. Cuma yang dia risau, macam mana cara dia menyikapi ujian musibah yang datang tu. Macam mana dia nak positifkan diri dia. Jadi kita mungkinlah tidaklah sampai kepada peringkat malaikat datang ziarah setiap kali banjir. Mungkin zahirnya tak seperti itu. Tapi kita berusaha supaya meletakkan prasangka baik dengan Allah. Kita belajar sesuatu perkara yang berkaitan dengan ilmu, bagaimana nak menyikapi ujian. InsyaAllah setiap kali musibah datang, kita pasti akan dapat kemanisan yang kita saja yang dapat merasainya tanpa dapat dirasai oleh orang lain. Yang lebih-lebih lagi orang lain yang tidak terkena dengan musibah banjir secara berulang. Mudah-mudahan perkara tersebut serba sedikit dapat merawat perasaan trauma yang datang kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustaz Elin atas kupasan ataupun penjelasan berkenaan soalan-soalan tu. Dan jika ada soalan-soalan yang hadirin ingin bertanya melalui PM ataupun melalui ini, kita akan minta bantuan untuk PM tepi lah nanti. Later kalau perlukan penjelasan ke apa, kita akan majukan soalan untuk diberi penjelasan dan kupasan lanjut lah. Sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, kita akan minta bacaan doa penutup daripada Ustaz Elin, dan kita minta hadirin juga selepas selesai kita adakan bacaan doa penutup ni, kita akan adakan sesi bergambar. Bersedia untuk buka kamera tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bergambar, dan seterusnya kita akan bersurai lah, insya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah agar program majlis, program yang kami laksanakan pada pagi ini benar-benar mendapatkan rahmat, redha dan juga kasih sayang daripada-Mu. Ya Allah, ada di antara kami yang diuji dengan kejadian musibah banjir baru-baru ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau berikanlah kami ganjaran atas musibah yang menimpa sebahagian daripada kami. Dan berikanlah ya Allah gantian yang lebih baik daripada apa yang kami pernah miliki sebelumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang tidak terkena dengan musibah banjir seperti mana kawan-kawan, sahabat-sahabat dan kenalan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami segala puji bagi-Mu ya Allah yang telah menyelamatkan kami daripada musibah yang menimpa kawan-kawan kami dan yang telah melebihkan kami dengan kurniaan yang mana kurniaan itu Engkau lebihkan kami berbanding makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, di sebalik musibah ini jadikanlah kami berada dalam kesatuan hati, kesatuan persatuan kami. Mudah-mudahan kami saling membantu jauh daripada pergaduhan, perceraian, pertelingkahan, pergaduhan yang tidak berkesudahan. Tetapi satukanlah hati kami ya Allah dalam ketaatan dan kesalehan. Mudah-mudahan sebagaimana kami melepaskan kesusahan kenalan-kenalan dan saudara kami dalam kesusahan-kesusahan dunia mereka, mudah-mudahan Engkau lepaskan kami daripada apa jua sebarang kesulitan dan kesusahan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi untuk sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, sementara kita menanti rakan-rakan ataupun hadirin untuk duduk sama dalam sesi bergambar ni untuk membuka kamera, suka untuk saya ingatkan lagi sekali bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin melakukan sumbangan boleh rujuk di ruangan komen untuk melakukan sumbangan. Kita ada sediakan link. Jangan lupa untuk mendaftar hadirin juga. Kemudian untuk mengisi borang maklum malas, insyaAllah. Terima kasih ya. Okey, sedia untuk kita bergambar-gambar? Technical, ready? Mungkin technical boleh bantu untuk buat kiraan 3, 2, 1. Okey, kita sedang menunggu yang lain masih nak buka gambar. Saya buka view large gallery. So boleh masuk lagi, siapa-siapa yang nak ambil gambar lagi, boleh. Ada 1 minit setengah untuk buka kamera. 1 minit, setengah minit. Okey, kita nak kongsi kegembiraan ni lah nanti ya. Okey, terima kasih kerana join. Okey, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada teknikal atas ambilan gambar tadi tu. Alhamdulillah telah kita selesai untuk program pada hari ini. Hikmah di sebalik hujan banjir, meyakini janji Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Eliyin Aminin. Terima kasih kepada Barisan Pengurusan. Terima kasih kepada Jacob dan syarikat dalam kumpulan yang turut menyumbang dalam misi bantuan banjir pada kali ini. Serta terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama menjadi peserta bagi program hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Untuk makluman juga, ceramah ini akan kami muat naik di Facebook Yayasan Johor Corporation dan mohon anggota pekerja semua untuk kongsikan sesama rakan-rakan atau ahli keluarga supaya peroleh manfaat bersama dan membuka lebih ramai untuk menyumbang kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat lah. Okay. Dijemput untuk like page kami Yayasan Johor Corporation di Facebook serta boleh follow IG kami. Subscribe juga YouTube kami Yayasan Johor Corporation serta akaun TikTok insya-Allah. Sokongan anda semua menjadi kekuatan untuk kami meneruskan usaha murni kami untuk membantu lebih ramai lagi yang terkesan dan golongan yang memerlukan. Mohon ampun dan maaf andai ada tersilap percakapan dan pertuturan daripada pihak kami sepanjang program ini berjalan berlangsung. Sekian, jaga jarak, patuhi SOP. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19 ini insya-Allah. Lindung diri, lindungi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.
you.